3.000 tahun yang lalu, tamadun purba menggunakan beliung besi untuk membina dan memusnahkan bandar serta kubu. Hari ini, ahli arkeologi yang bekerja jauh di tengah-tengah lembah Elah menggunakan beliung besi yang sama, tetapi bukan untuk memusnahkan sebuah bandar. Sebaliknya, untuk mencari mutu. Selama 16 tahun yang lalu, ekspedisi Lot dan Lautenschlager telah menjalankan penggalian di Tel Azekah di tengah Israel, berusaha untuk mendedahkan salah satu kubu purba kerajaan Yehuda. Saya rasa rahsia Tel Azekah terletak pada lokasinya. Saya ingin pergi ke tempat di antara orang Yehuda dan orang Filistin, di antara orang Yehuda dan orang Arab, orang Edom, di antara Yehuda dan Israel di utara. Jadi ini adalah sempadan yang sebenar dan sangat penting. Ini adalah sempadan yang sesiapa sahaja yang ingin datang dan berhubung dengan orang Yehuda, sesiapa yang ingin menakluk Yehuda mesti melintasi tempat ini. Oded Lipschitz ialah seorang profesor sejarah Yahudi pada zaman Alkitabiah dan dekan Fakulti Kemanusiaan di Universiti Tel Aviv. Dan selama 16 tahun yang lalu, beliau telah mengetuai projek-projek penggalian. Azekah penuh dengan kejutan. Jadi masih banyak kejutan dan penemuan menakjubkan yang kami temui, terutamanya dari zaman besi. Kerana inilah yang kami sedang gali sekarang, termasuklah kesancak mohor dan juga berat bekar yang baru sahaja kami temui. Ini adalah sesuatu yang sangat mengujakan. Kerana sekali lagi, ia membawa kembali Alkitab. Ia membawa kembali sejarah Judea di tapak ini. Dan ia sangat mengujakan. Dan di kawasan utara, apabila anda melihat takungan yang runtuh ini adalah satu lagi aspek. Kerana tempat bawah tanah Azekah penuh dengan gua. Di mana-mana sahaja kita sampai ke batu dasar, kami menemui gua-gua dan pelbagai lapisan sedimen. Dan salah satu perkara yang kami ingin periksa pada tahun-tahun akan datang ialah seluruh dunia bawah tanah ini. Azekah sangat berkait rapat dengan sejarah Alkitab, dari kitab Yosua hingga kisah Daud dan Goliat. Dan kisah-kisah Alkitab inilah yang mendorong ahli arkeologi Frederick Bliss dan R.A. McAllister untuk mula menggali tapak ini pada akhir tahun 1800-an bagi pihak Palestine Exploration Fund. Sekarang mereka membangunkan satu kaedah arkeologi yang sangat merosakkan, dan dengan cara ini mereka memusnahkan keseluruhan tapak. Marisha telah dimusnahkan, Gezer juga telah dimusnahkan. Dan legenda mengatakan bahawa Azekah juga telah dimusnahkan. Jadi kita ada gambar terkenal, seorang pekerja Arab berdiri di sini dan anda tahu menghadap ke selatan dengan tembok di atasnya. Tetapi kerana mereka hanya menggali dari bahagian dalam tapak, mereka pun tidak tahu perkara itu. Di atas saya terdapat sebuah pintu masuk yang telah dibina oleh orang Hasmonean, katakanlah saya rasa oleh John Hyrcanus, anda tahu, sekitar tahun 140 SM. Ia adalah lokasi yang hanya dipilih untuk pentadbiran tujuan pertahanan. Dan semasa kita berada di sini, inilah sebabnya tempat ini sangat banyak disebut dalam Alkitab juga sebagai kawasan sempadan. Sabina Kleiman ialah salah seorang pengarah lapangan bagi penggalian Azekah dan seorang profesor di Universiti Tel Aviv. Dia datang bersama Oded dari Ramat Rahel, di mana dia merupakan penolong penyelia yang menggali di sana selama 3 musim. Dan sebenarnya, ia adalah satu peluang besar untuk mengenali sebuah tapak seperti ini selama bertahun-tahun dan melalui begitu banyak penggalian. Saya rasa hampir tiada tapak yang diketahui dalam hal ini di mana anda boleh faham apabila anda melihat seramik dan anda tahu daripada beberapa serpihan badan tembikar ini, daripada bahan tersebut sudah boleh tahu ia dari zaman apa. Ya, saya tak boleh lakukan ini di tapak-tapak lain. Ya. Ini satu peluang besar. Ini bukan sekedar projek tempatan Israel. Universiti Tel Aviv menjadikannya misi mereka untuk bekerjasama dengan sekolah dan organisasi di seluruh dunia. Malangnya, pasukan penggalian di Azekah bersama puluhan penggalian lain di seluruh Israel terpaksa berdepan dengan kuasa geopolitik luar yang sepenuhnya di luar kawalan mereka. Daripada COVID hingga 7 Oktober dan peperangan seterusnya dengan Hamas, Hezbollah, dan Iran, bencana serta konflik ini menyebabkan penggalian Tel Azekah berada di antara masa aman dan konflik. Pada tahun 2025, terpaksa menggunakan kubu purba itu untuk tujuan asalnya, semasa amaran siren peluru berpandu. Disebabkan peperangan yang berterusan, Azekah telah menghadapi kesukaran. Projek ini kami terus menjalankan kerja-kerja ekskavasi setiap tahun, walaupun dalam masa perang, tetapi semakin sukar untuk bekerjasama dengan kumpulan dari seluruh dunia. Jadi saya belum begitu merasainya lagi sebab di pejabat, tetapi saya akan merasainya dalam jangka masa panjang. Kami tidak dapat benar-benar mendapatkan geran yang baik yang biasanya kami mohon dari luar negara. Dana memang terhad. Di kawasan ini 2 orang sukarelawan.
Saya masih ada banyak soalan dan saya mahu menutup kawasan ini tahun ini. Ya, biasanya kami akan ada 20 orang sukarelawan bekerja di kawasan ini. Namun, walaupun menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran, pasukan penggalian Tel Azekah, sama seperti kubu yang sedang mereka dedahkan, tetap tabah. Azekah hari ini sudah menjadi tempat di mana bas-bas sekolah dan pelawat datang. Sehingga kini, mereka datang ke tempat tinjau, menceritakan kisah Daud, dan kemudian mereka pergi. Saya berharap suatu hari nanti, bas-bas ini datang, ada sebuah kios kecil di mana mereka boleh membeli sesuatu untuk diminum. Dan impian saya ialah dalam masa kira-kira 4 tahun, orang ramai akan dapat datang ke Tel Azekah dan berjalan di seluruh benteng itu serta melihat tembok tinggi di atas mereka, melihat struktur dalaman di dalam benteng itu, dan berjalan di jalan yang ada di sekeliling benteng itu. Dan ia akan menjadi salah satu permata tapak arkeologi di Israel.